Goyang. Hi, good morning. Assalamualaikum. Hai. Saya tengok ni. Siapa yang tengah tengok sekarang? Boleh say hi. Siapa yang tengah tengok sekarang? Oh, hari ni ada love dekat kepala. Ada love dekat kepala Kak Yus. Hai, Assalamualaikum. Good morning. Dah makan ke semua? Sampai pukul berapa sinilah. Mei, duduk sini makan sini. Tak apalah, duduk sini je. Tak apa. Allah sian. Mei, duduk sini. Hai, good morning. Pagi. Okay, Kak Yus baru nak breakfast sekarang ni. Korang semua breakfast apa? Siapa yang tengah tengok ni? Boleh say hi tak siapa yang tengah tengok ni? Ada keluar. Hai, Assalamualaikum Kak Zu. Asila. Hai Kak Zuraida. Dah breakfast dah semua? Hai Nadia. Dah breakfast dah semua? Alah. Hai Kak Faiza. Apa khabar? Good morning everyone. Okay, so hari ni Alhamdulillah rasanya first live Kak Yus di rumah yang Kak Yus buat bersama dengan Forever Living. Alhamdulillah. Nanti kalau tour rumah nanti sebab rumah ada lagi yang belum siap, di mana wallpaper belum pasang dan dekat rumah ni decoration pun tak ada lagi, so consider tak siap lagi lah. Okay, so you all semua dah minum aloe vera ke belum? Sebab hari ni kan Kak Yus nak share kepada anda semua mengenai aloe vera gel. Okay, tapi sebelum tu Kak Yus nak tunjuk. Ini breakfast Kak Yus hari ni. Tada! Ni breakfast ni apa ni? Lontong Okay, Alhamdulillah. Kak Yus duduk kat Malaysia ni makan memang cukup ya. Sebab dekat Malaysia ni senang nak cari makanan. Kalau kat Saudi, aduh, susahnya nak cari makanan kan. Makanan Malaysia. Makanan Arab banyak dekat Saudi. Tapi makanan Malaysia susah nak dapat kat Saudi. Kalau nak, kena masak. Okay. Tapi duduk kat Malaysia, Alhamdulillah, makan memang cukup. Okay. Tapi sebelum Kak Yus nak makan, you all semua dah makan Kak Faiza dah makan lontong. Jiha dah makan lagi. Kak Zuraida makan nasi goreng. Nadia pun makan nasi goreng. Hai Kak Mala. Assalamualaikum. Kita makan lontong pagi ni. Okay. Tapi sebelum nak makan, Kak Yus nak cerita dengan you all. Okay. Siapa yang dah pernah minum aloe vera gel? Siapa yang dah pernah minum aloe vera gel? Okay. Kak Nat tolong buat segera, dia order. Begitu. Okay. So, Kak Yus nak cerita dengan you all semua. Okay, you all boleh share Kak Yus punya live dekat sini. Sebab mungkin ada orang yang ada masalah macam Kak Yus, yang struggle macam Kak Yus. Struggle untuk apa tau? Struggle untuk kurus. Ni ramai sangat yang terjadi. Ramai orang ada struggle untuk kurus. Siapa pernah struggle untuk kurus? Siapa dalam kita punya live ni ada struggle nak kurus? Kalau you all yang ada struggle nak kurus, tolonglah share kita punya live ni supaya ramai orang yang ada masalah nak kurus ni, diorang nampak wah ada harapan. Ada harapan untuk turunkan berat badan. Okay, so macam you all tahu, ada setengah mungkin yang tak tahu, ada yang tahu kan. Kak Yus ni dulu masa baru kahwin, Kak Yus memang kurus lah. Dalam 50 kilo saja baru kahwin. Tapi bila dah beranak tu, berat badan semakin naik tau. Sampai 80 kilo. Banyak tak? Siapa yang berat 80 kilo? Ada tak yang berat 80 kilo kat sini? Ada tak yang berat 80 kilo kat sini? Ada tak? Kan, Kak Yus ada masalah berat badan selepas melahirkan anak. Lepas beranak, barulah ada masalah berat badan. Memang naik, mencanak naik kan. Okey, jadi
Kak Yus dulu adalah masa mula-mula tu adalah perasaan rasa nak kurus sebab nak cantik, nak kurus sebab nak lawa, nak kurus sebab malu apa orang cakap, nak kurus sebab mulut orang kan, nak kurus sebab nak pakai baju apa yang kita nak pakai kan. Jadi Kak Yus pun mungkin macam you all jugalah, kita ada macam-macam sebab kenapa nak kurus. Tapi mainly-nya kita nak kurus sebab kita nak nampak cantik, kita nak pakai baju yang cantik kan. Jadi hai Izzati kan. Jadi itu antara reason dan juga motivation kenapa orang nak kurus. Tetapi Kak Yus pun macam tu juga masa tu. Tapi bila Kak Yus dah cuba pelbagai cara nak kurus, Kak Yus jadi rasa macam struggle tau nak kurus. Sebab apa tau? Sebab Kak Yus bukannya pemalas. Kak Yus naik sampai 80 kilo siapa yang ada berat badan 80 kilo, ada kawan-kawan yang ada masalah berat badan, tolong share kita punya live ni tau, okay? Sebab kita boleh tolong diorang. Mungkin dengan live ni diorang ni rasa macam ada harapan untuk kurus tau, okay? Boleh tak you all share kita punya live ni? Boleh tak share? Okay, bagi love banyak-banyak sikit. Okay, jadi waktu Kak Yus dah struggle nak turunkan berat badan, lepas anak nombor 2 Kak Yus naik 80 kilo. Naik 80 kilo. Bila naik 80 kilo tu Kak Yus dah rasa macam ya kena kurus, tapi tak adalah rasa struggle sangat. Tetapi Kak Yus mula start struggle nak kurus. Kenapa tau? Sebab masa Kak Yus duduk kat Arab, Kak Yus berniaga makanan. Jadi bila kita berniaga makanan, kita banyak guna tenaga, kita kena berdiri, kita kena angkat benda berat-berat. Jadi bila Kak Yus dah mula ada masalah berat badan, Kak Yus tak kisah tau pasal gemuk, nampak tak cantik ke apa ke, dapat double chin ke, tangan lengan ni gedebe ke bawah ke, perut buncit, orang tanya berapa bulan ke. Kak Yus tak kisah dah benda tu, lantak lah. Sebab apa? Sebab dah kahwin, dah ada anak. Jadi Kak Yus berada dalam denial stage di mana Kak Yus dah tak kisah dah mulut orang. Ramai kan daripada kita kat sini kan yang kita macam pergi mampus lah mulut orang macam tu kan. Kita rasa macam lantak lah, aku gemuk pun bukan aku pakai duit kau pun, aku gemuk pun bukannya aku pinjam beras kau pun. Ramai yang rasa macam tu, betul tak? Sebab kita dah fed up sangat dengan mulut orang. Tapi Kak Yus ni, Kak Yus jadi struggle nak kurus. Kenapa tau? Sebab kegemukan ni yang buatkan Kak Yus ni jadi tak boleh cari rezeki. Kau bayangkan, masa dekat Saudi, Kak Yus berniaga makanan. Setakat nak masak lontong ni, cerah gigi je Kak Yus cakap. Dan Kak Yus bukan masak untuk seorang dua. Kak Yus masak untuk 100 orang. Pernah masak untuk 500 orang. Sebab Kak Yus buat catering tau. Jadi Kak Yus memang sumber pendapatan kami yang utama, walaupun kami duduk kat Arab Saudi, tapi kita orang sumber pendapatan utama adalah warung Kak Yus Riyadh. Kak Yus memang fokus pada warung Kak Yus Riyadh. Even Abang Wan, dia kerja dekat Arab, tapi pekerjaan dia tu hanya untuk dia bayar hutang-hutang, untuk kehidupan kita orang kan. Jadi warung Kak Yus Riyadh ni buatkan kami ni bernafas balik. Buatkan kami bernafas, kami boleh ada saving sikit, kami boleh pergi haji, kami boleh pergi umrah, kami boleh beli kereta. Kiranya warung Kak Yus Riyadh tu kira macam kami punya sumber pendapatan yang utama. Yang utama tau. Jadi bila sumber pendapatan utama tu dia terjejas sebab apa tau? Sebab Kak Yus gemuk. Kau bayangkan, siapa tak frust? Siapa tak frust Kak Yus tanya? Bayangkan kita punya sumber pendapatan tu terjejas teruk disebabkan oleh kita punya masalah berat badan. Pasal apa? Pasal Kak Yus tak boleh berdiri dah. Kak Yus tak boleh berdiri untuk masak. Kak Yus tak boleh berdiri untuk angkat barang pun tak boleh. Sebab masa dekat Saudi tu, walaupun kami masak untuk 500 orang ke 200 orang ke kan, kami masak every week. Seminggu dalam 5-6 kali tau kami masak tau. Kadang-kadang satu hari tu 2-3 kali trip tau kita orang masak. Tapi bila sebab Kak Yus gemuk, Kak Yus terpaksa tolak semua permintaan, order semua kena tolak. Bayangkan apa perasaan tau. Macam you all lah. You all kerja ataupun berniaga, tapi disebabkan korang ada masalah berat badan, korang punya sumber pendapatan tu terjejas teruk. Memang sakit hati. Kalau Kak Yus ni orang kaya tak apa, tak berniaga pun tak kisah. Tapi pada waktu itu kami memang tak ada duit. Abang Wan kerja kat Saudi, orang ingat banyak duit, tetapi duit dia memang banyak untuk bayar hutang je. Dan warung Kak Yus Riyadh tu memang untuk kita orang saving, bagi mak dekat kampung, bagi ayah dekat kampung, bayar sewa rumah dekat Malaysia kan. Jadi kalau tak berniaga, memang tak ada duit. Kalau tak berniaga je, memang tak ada duit.
So apa yang jadi pada Kak Yus masa tu, Kak Yus memang tension, Kak Yus memang marah pada diri sendiri. Sebab aku gemuk, aku tak boleh cari duit. Masa tu Kak Yus tak ada fikir dah. Ramai orang kalau nak kurus, fikir kurus untuk cantik, untuk pikat hati suami, kurus sebab mulut orang mengata kita nak balas dendam, tunjuk wah bila aku kurus aku cantik. Kak Yus tak ada macam tu. Kak Yus nak kurus sebab aku nak berniaga. Aku wajib kena kurus. Apa jadi pun aku kena kurus kali ni. Kau bayangkan berat 80 kilo. Kau bayangkan. Hai Ina. Ina tak apa, gemuk-gemuk pun engkau tak berniaga, duduk tak payah masak. Kau tak payah masak, duduk atas kursi, tak apa Ina, don't worry. Kak Yus punya gemuk tu buatkan Kak Yus tak boleh berniaga. Kau bayangkanlah. Jadi bermula pada tu, tahu tak, Kak Yus balik Malaysia untuk 5 hari. Kak Yus balik Malaysia daripada Saudi, balik Malaysia 5 hari. 5 hari bodoh-bodoh balik. Pasal apa? Sebab nak pergi Pantai Hospital. Pantai Hospital Ceras. Boleh ada tengok rekod Kak Yus. Kak Yus nak buat prosedur yang kita panggil, untuk bahasa ringkas dia, Kak Yus nak letakkan gel dekat tumit kaki supaya bila Kak Yus berjalan, bila Kak Yus berdiri, dia tak akan tekan tumit kaki tu. Kak Yus berjalan berdiri atas gel. Jadi masa tu kaki kiri je sakit, kaki kanan je sakit. Jadi Kak Yus bagi tahu doktor, why not terus buat untuk kaki yang kanan, kaki kiri, supaya itu standby. Mana tahu nanti balik Saudi sakit lagi, tak payahlah kita nak balik Malaysia lagi kan. So kita standby. Tapi doktor tu cakap pada Kak Yus, dia kata kita punya gel tu dia cuma akan bertahan sekejap saja, lama-lama dia akan haus. So doktor sarankan pada Kak Yus, you kena turunkan berat badan. You geram tak? Ramai orang cakap pada kita, turun berat badan. Senang je cakap kan. Senang je cakap. Tahu tak? Setuju tak? Tolong jangan bangga kalau obesity. Setuju Hanisa. Kak Yus setuju sangat Hanisa. Betul. Ramai orang kata gemuk is awesome kan. Lantaklah kita gemuk pun suami sayang. Lantaklah gemuk pun dah ada anak. Tapi you tak tahu tak, susahnya hidup bila kita ada masalah kegemukan. Dia bukan sahaja buatkan macam Kak Yus, efek Kak Yus highly profile, efek Kak Yus gemuk menyebabkan Kak Yus tak boleh berniaga, menyebabkan Kak Yus tidak boleh mencari punca mata pencarian kita orang yang utama, warung Kak Yus Riyad. Jadi Kak Yus kata kena kurus. So masa tu Kak Yus balik Malaysia, Kak Yus inject je kat tumit kaki dan okay, I'm good to go. Memang tak sakit. Tapi masa tu Abang Wan, suami Kak Yus ni, dia tunjukkan Kak Yus satu produk iaitu aloe vera gel. Jadi alhamdulillah dah 4 tahun dah Kak Yus minum aloe vera gel. Jadi Kak Yus daripada 80 kilo Kak Yus turun 20 kilo guys. 20 kilo Kak Yus turun, alhamdulillah, bersama dengan aloe vera gel. Sebelum ni Kak Yus pernah pergi gym, Kak Yus pernah guna macam-macam jenis produk. You just name it. Hai Syazwani, hi teacher. Hi teacher. Lipofan 130 kilo, malas sangat. Yes, bila badan kita berat, you tak boleh nak gerak, and then orang nak suruh you exercise. Bayangkan. Jadi ramai orang ajar kita, okay, you kalau berat badan lebih, you kena pergi exercise, you kena jaga makan. Nak jaga makan macam mana? You hypo. Nak exercise macam mana? You nak berdiri pun tak boleh. Jadi Kak Yus pernah tahu guna satu suplemen ni, memang dia turun sampai 20 kilo. Tetapi Kak Yus tak larat dari segi maintenance. Setuju tak? Siapa-siapa yang guna produk untuk kurus, dia tak larat dari segi maintenance. Maintenance ni sama ada dari segi duit, of course lah. Tapi dari segi you punya lifestyle, you bergantung kepada pil, bergantung kepada banyak sangat. Ada dia punya pil, ada dia punya shake, ada dia punya tea. Kadang-kadang rasa kita ni hidup kenyang sebab apa tau? Kenyang sebab makan pil je. Masa tu Kak Yus pernah guna satu produk ni beberapa tahun lepas. Kak Yus turun 10 kilo. Jadi bila turun 10 kilo, Kak Yus okey lah kan. Alhamdulillah, okey lah, happy lah. Tapi masa tu nak turun 10 kilo tu, tahu tak Kak Yus buat apa? Kak Yus kena makan 20 biji pil, 10 biji alfalfa, 6 biji lecithin, 4 biji omega. Yang ni saja dah 20. Kemudian dengan protein shake lagi, dengan dia punya tea detox lagi. Kau bayangkan, Kak Yus hidup macam orang sakit. Abang kata Kak Yus ni macam orang sakit. Pasal apa? Pasal
Pil saja 20 biji. Gila tak? Food kita punya nak turun berat badan tu sampai hari-hari makan 20 biji. Siapa larat nak makan pil 20 biji? Dila Fahmi kata tak larat. Izana, yes, kita kena settle masalah food craving, sugar craving. Jadi pada waktu itu bila Kak Yus dah berjaya turun 10 kilo hasil daripada makan 20 biji pil, Kak Yus rasa macam tak payahlah aku nak makan 20 biji pil lagi. Aku boleh cut down. Kak Yus pandai-pandai nak cut down. Kak Yus nak ambil 10 biji saja. Yalah sebab dah kurus kan. Kak Yus bukan berhenti terus tau. Dia selalu soalan yang popular kepada ramai sangat orang. Bila kita guna produk, kita selalu tanya, kalau kita berhenti kita gemuk balik tak? Ni Kak Yus nak bagi tahu korang, bukan sekadar korang berhenti. Korang kurangkan dia punya dos pun boleh gemuk balik. Ni produk yang Kak Yus pernah guna. Kak Yus bagi tahu terus terang. Dia jadi weight rebound. Betul. Betul Kak Rohaya. Okay, so masa tu bila Kak Yus cut down dia punya jumlah pil daripada 20 biji sehari kepada 10 biji sehari, masa tu berat badan Kak Yus naik 15 kilo. Astaghfirullahalazim. Naik 15 kilo. Kau bayangkan aku turun 10, naik 15. Dah kenapa? So Kak Yus pun kelang kabut. Kak Yus pun balik makan balik 20 biji pil. Tapi tak tahan tau. Every month 4 angka tau. Every month 4 angka kena spend dekat nak kurus. Lepas tu kau dah macam macam fobia tengok ubat-ubat tau. Sebab kau kena telan pil banyak. Jadi start pada tu Abang Wan dia cakap dengan Kak Yus, hari-hari makan suplemen yang banyak. Suplemen tak salah, tapi kalau makan banyak sangat suplemen, kat sini masalah dia. So Abang Wan cakap dengan Kak Yus, dia ni memang anti produk. Dia memang tak suka produk. So dia kata Kak Yus pergi check liver function test. Tu Abang Wan kau tu dia pergi buang sampah ya. Itu memang kerja-kerja lelaki, buang sampah ya. Okey, jadi masa tu Abang Wan suruh Kak Yus buat liver function test. Farahida, betul, turun 10 naik 15. Kau dah kenapa kan? Jadi masa tu Abang Wan dia geram sangat. Laki cakap aku tak dengar kan. Laki kata jangan makan suplemen banyak-banyak. Nak makan 1-2 tak apa. Tapi ni sampai macam-macam jenis. Lepas tu pula dia punya jumlah tu banyak satu hari. Gila betul. Memang gila tau. Jadi sebab tu orang cakap orang nak kurus ni kadang-kadang kepala otak dia pakai sikit. Sebab dia macam dah, mungkin sebab dia pressure, dia stress, dia nak sang kurus. Sekarang dia jadi tak betul tau. Dia main ambil je. Apa boleh kurus dia ambil. Akhirnya hujung-hujung dia merana. Sama macam Kak Yus. Kak Yus buat Kak Yus buat ujian yang kita panggil liver function test untuk check kita punya dalaman kita punya buah pinggang kita kan. So start pada tu lah Kak Yus berhenti ambil apa-apa suplemen. Kisah ni rasa dalam 2015 ke 2014 macam tu. Kisah ni lah 2015 rasanya. Kisah ni tau. Kak Yus masa tu dapat liver function test punya result. Kak Yus terus berhenti semua jenis produk dan Kak Yus terus berhenti jual produk. Ramai kan kat sini kan, dia pakai produk, dia kurus ataupun kadang-kadang tak kurus pun, dia pergi jual. Kak Yus pun sama juga. Dulu ada satu produk tu Kak Yus jual yang 20 biji pil tu. 20 biji pil tu dan juga TT daripada local company, semua Kak Yus jual. Kat rumah tu penuh dengan stok. Tapi bila Kak Yus tengok liver function test punya result tu, Kak Yus terus berhenti berniaga semua jenis produk kesihatan, especially ubat kurus. Kak Yus berhenti semua. Sebab Tuhan dah tunjukkan, ini kita punya result. Kalau Kak Yus terus jual, kau bayangkan macam mana aku nak jawab kat akhirat nanti. Kalau aku tak tahu tak apa. Tapi ni aku tahu. Hai Maizatul Azni. Alhamdulillah, kasih banyak. Jadi Kak Yus memang daripada 2015 tu, Kak Yus anti produk, tak guna apa-apa produk dan tak jual produk dah. Kak Yus fokus pada menjaga makanan. Jadi bila menjaga makanan, badan makin gemuk, tidur tak cukup kan. Muka besar, lengan besar, perut besar. Ni ada apartmen, ada kondominium belakang ni. Berdebum. Banyak tingkat kat sini kondominium. Kondo. Apartmen tinggi sikit. Banyak. Lepas tu peha pula bergeser-geser. Bila bergeser, peha bergeser, tahu tak jadi apa? Bila bergeser, dia jadi macam luka tau dekat peha tau. Seksa lah. Lepas tu kat sini pun jadi luka tau. Bila bergeser, kita peluk, kita gemuk, kat sini pun luka tau. Aku tak tahulah rasa macam rasa geli sikit lah. Agak geli dengan badan sendiri tau. Sampailah Kak Yus balik Malaysia. Kak Yus buat prosedur yang inject gel tu. Dan Kak Yus jumpa dengan aloe vera gel. Masya Allah. Yang ni Kak Yus bermula dengan program 9 hari.
kickstart penurunan berat badan. Masa 9 hari tu, dia ada beberapa jenis produk tau. Dia ada aloe vera gel, dia ada Arctic Sea minyak ikan untuk bakar lemak, kemudian dia ada fiber, dia ada ultralight, dia ada bee pollen untuk naikkan metabolism rate. So, masa tu 5 produk tau. Aku ni bila tengok 5 produk, aku dah takut dah. Kak Yus memang masa mula-mula dah start dengan Forever, Kak Yus macam takut juga kan sebab kita dapat 5 produk tu. Tapi yang bestnya, dia ada 2 program tau. Satu program 9 hari yang pakai 5 produk. Lepas tu program 15 hari, masa ni pakai 6 produk. Lepas habis 9 hari dengan 15 hari, program ketiga tu, ya Allah, Kak Yus rasa macam, seriously? Kak Yus boleh berhenti semua jenis produk kecuali aloe vera gel sama dengan Arctic Sea. So Kak Yus macam, maknanya kita boleh kurangkan produk ke? Masa ni Kak Yus memang excited. Because what? Because of Kak Yus punya pengalaman sebelum ni lah. Okay, lepas pada tu Kak Yus mula check pasal Forever Living. Yang paling Kak Yus impress, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Kak Rohaya, memang sakit bila meleceh. Memang Kak sakit sangat-sangat tau. Geram betul. Lepas tu berpeluh pula. Aduh, ya Allah. Okay, Kak Yus nak bagi tahu you all. Benda yang paling Kak Yus impress sekali dengan aloe vera gel, korang tahu tak? Kak Yus ni dah jual macam-macam jenis produk. Daripada produk Malaysia, produk kat Saudi, produk dekat international, semua jenis produk Kak Yus dah jual. Produk kurus kan, sebab Kak Yus memang nak cari duit. Aku sendiri nak kurus kan. Tapi masa tu Kak Yus duduk kat Arab. Masa duduk kat Arab, Kak Yus tak pernah jumpa pun satu company yang Kak Yus jual produk tu ada cawangan khas dekat cawangan yang orang kata cawangan dia dekat Arab Saudi. So masa tu Kak Yus macam okey lah, Kak Yus ingat kan Arab ni memang tak terima produk-produk luar ke apa ke. Tapi yang Kak Yus tahu sebab Kak Yus orang hospital, husband pun orang hospital, kita tahu Arab Saudi dia punya Kementerian Kesihatan dia sangat-sangat ketat. Jadi nak masuk produk-produk suplemen daripada negara luar ni, minta maaf kirim salam, FDA Saudi sangat-sangat ketat. Jadi Kak Yus pun fikir dulu mungkin produk lain tu susah masuk lah kan. Tapi Kak Yus sangat impress bila botol kuning ni dia ada cawangan dia dekat Arab Saudi. Okey, maksud cawangan tu dia bukannya ada wakil distributor. Contohnya orang tu register dekat Malaysia, lepas tu dia duduk Arab, jadi dia post barang-barang daripada Malaysia ke Saudi, barang Forever Malaysia ke Saudi. Bukan macam tu tau. Forever Living yang bestnya, dia ada cawangan yang sah di Arab Saudi. Ini yang best. Maksudnya, company tu, dia beli bangunan, dia hantar produk dia dekat Kementerian Kesihatan Arab Saudi, dia ikut prosedur dia. Semua prosedur dia ikut tau. Prosedur daripada government Arab Saudi, dia ikut. Kemudian, dia boleh buka cawangan yang sah. Itu yang best. Jadi, Kak Yus nak beritahu, Arab Saudi ni, dia punya FDA dia sangat ketat. Kementerian Kesihatan dia sangat ketat. Dan kita ni bila kita jual produk, kita tahu tak mana-mana company kalau dia nak buka cawangan di mana-mana negara, dia nak jual produk dia dekat negara-negara ni, bukan main boleh letak je. Mereka perlu mengikuti prosedur oleh Kementerian Kesihatan di negara masing-masing. Jadi kita tengok setiap negara. Malaysia ada KKM, ada peraturan dia lain. Brunei ada peraturan dia, Singapura ada peraturan dia, Jepun ada peraturan dia, Saudi ada peraturan dia. Jadi setiap negara ni peraturan untuk penjualan produk, suplemen, ubat-ubatan semua berlainan. Jadi kalau company tersebut dia nak jual kat banyak negara, at least dia nak jual 10 negara, dia perlu hantar dekat 10 negara ni dia punya produk. Kalau negara tu dia lulus, baru boleh buka cawangan. Abang Faizal jadi ahli Forever dekat Arab Saudi. Yes, barulah worldwide. Jadi, bila Kak Yus tengok, Kak Yus Google tau pasal aloe vera gel ni. Yelah, kita baru-baru guna. Kita kenalah Google. You all pun kena Google tau. Jadi, masa Kak Yus mula-mula join Forever Living, Kak Yus Google. Rupa-rupanya Forever Living ada di 168 buah negara, guys. Banyak. Dunia ni ada lebih kurang dalam 193, 195 buah negara tau. Jadi Forever Living ni, produk dia ni, yang ni melepasi Kementerian Kesihatan di 168 buah negara.
Maknanya produk ni betul-betul selamat. Dan yang paling Kak Yus impress, produk ni dia bukannya produk viral, bukannya produk baru nak wujud, bukannya produk yang baru nak up, tapi produk dia ni sudah berada di pasaran selama 43 tahun. Just imagine, kalau kita nak pakai produk untuk kesihatan, tak mau dah jadi macam dulu-dulu lagi. Pakai produk ada side effect. Pakai produk tengok-tengok keluar kat bulletin utama, oh produk ni kena tarik balik. Tak nak. Lepas tu tak nak pula pakai produk kurus kejap lepas tu gemuk balik. Tak mau. Kita nak pakai produk, nak bawa masuk benda dalam badan, make sure yang terbaik guys. Make sure yang terbaik. Jadi yang terbaik Kak Yus cakap hanya aloe vera gel. Okey, kenapa orang nak kurus, dia kena minum aloe vera gel. Bagi Kak Yus minum dulu. Okey. Kita shake dulu. Okey, kita kena minum aloe vera gel ni. You all tengok Wow. Okey, kita minum aloe vera gel ni pasal apa? Pasal apa kena minum aloe vera gel? Satu saja. Korang jangan ingat aloe vera gel ni ubat kurus. Hello, bukan. You kena ingat tau. Aloe vera gel, Kak Yus ulang. Aloe vera gel bukan produk kurus. Dia bukan ubat kurus. Bukan. Tapi aloe vera gel ni, dia adalah satu produk untuk cleansing kita punya badan. Untuk bersihkan kita punya badan. Nampak Kak Zuraida pun tinggal kat Arab Saudi. Nampak Forever Living branch kat Riyadh. Yes, ya betul. Tak cakap kosong punya. Tak cakap tak sembang kencangnya. Tapi memang ada. Okey, kenapa kita kena minum aloe vera gel? Nampak tak? Satu, you kan tahu tau, kita punya usus ni, everything yang masuk dalam badan kita, yang baik ke, yang tak baik ke, everything usus akan tangkap dulu. Ni bahasa mudah dia. Usus akan dapat dulu, dia akan ambil dulu, dia akan tapis dulu, dia serap everything. Yang baik ke, yang tak baik ke, yang masuk badan you, dia akan serap dahulu. Jadi, kita punya usus ni, lama kelamaan, umur kita berapa? Macam Kak Yus, umur Kak Yus 35 tahun. Jadi, 35 tahun ni, everything dia sedut. You rasa keadaan usus macam mana? Keadaan usus kita macam mana? Keadaan usus kita ni berada dalam keadaan tak baik. Senang kata nak bagi tahu dia dalam keadaan yang kotor, keadaan yang tersumbat. Dan you tahu tak function usus ni? Siapa yang pernah pakai suplemen? Hi Everly. Siapa yang pernah pakai suplemen? Contoh pakai collagen ke, untuk putih ke, vitamin C ke, apa-apalah suplemen, tak kisahlah brand apa-apa pun, you pakai tapi you tengok tak ada result. Tak ada result. Kenapa? Kerana usus kita ni tak bersih. Usus kita ni function dia untuk serap everything yang masuk dalam badan kita. You makan collagen, you makan vitamin C nak kulit lawa, you makan vitamin E untuk kulit lawa, you makan ubat kurus nak kurus, tapi tak ada result. Pasal apa? Pasal usus you tak boleh serap semua kebaikan daripada produk-produk tersebut. That's why you pakai tak ada result. Jadi, kalau contoh, you nak kurus ke, you nak kulit cantik ke, you nak sihat ke, ataupun you nak naikkan berat badan ke, you kena bersihkan usus you. You kena bersihkan, kasih cuci. Cuci you punya usus. Bila usus you bersih, barulah segala produk yang you makan, dia akan dapat absorb dengan baik. Bila you dapat absorb dengan baik, barulah dia akan bagi efek. Barulah nampak, oh kulit glowing, kulit cantik, yang nak kurus jadi kurus, yang nak sihat jadi sihat. So, benda yang pertama, kena bersihkan usus. Hai Kak Farah, Kak KF. Jadi, kalau you nak bersih usus, jangan guna produk-produk yang mengarut. Bahaya. Ingat Kak Yus cakap, kalau nak cari produk, cari produk yang company dia berjaya buka branch di banyak negara. Kemudian kena cari produk yang dah lama, lebih 25 tahun. Macam ni, dah 43 tahun di 168 buah negara. Aloe vera gel. So, what so special? Kenapa kalau nak detox, kena pakai aloe vera? Aloe vera ni, dia punya function dia adalah apa tak? Untuk menjaga kesihatan usus kita, untuk membersihkan usus kita. Tetapi kenapa aloe vera? Untuk detox. Kalau you tengok, aloe vera ni adalah satu-satunya tumbuhan dalam dunia yang mempunyai sabun semula jadi. Kalau kita ni nak mandi kan, kita kena pakai sabun. Kalau tudung kotor, pakai sabun cuci baru bersih. Dalaman kita, usus kita, kita nak bersihkan bukan minum air kosong. Air kosong tak ada sabun. Kalau you minum air detox timun, you minum air lemon, benda tu tak ada pun sabun.
hanya dalam pokok aloe vera gel yang ada sabun. Hai Miriam. Yes, jerawat pun ikut kecut pelan-pelan hilang. Yes, sebab apa? You punya aloe vera gel dia detox. Badan bertoksin, naik jerawat. Bila you detox, you buang toksin, jerawat hilang. Very simple. Thank you Miriam. Okay? Jadi, Kak Yus bagi tahu, kalau you nak mencuci usus, nak bersihkan dalaman, you kena minum sabun. Bukan sabun Dettol. Itu nak mati namanya. Kita kena pakai sabun semua jadi yang memang Tuhan dah cipta dalam pokok aloe vera tu sendiri. Iaitu aloe vera gel, dia ada satu komponen yang dia panggil, kalau nama sains dia adalah saponin. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil sabun semula jadi. Dia ada buih-buih. Okey. Dan kalau you ambil aloe vera gel kat rumah kan, you gosok, dia keluar buih tau. Itulah saponin dia. Jadi saponin tu yang kita kena makan, kita kena minum setiap hari sebab toksin masuk setiap hari tau. So every day you kena minum supaya semua badan-badan dalam you tu jadi bersih kan. So you kena minum aloe vera gel. Tetapi kena hati-hati. Aloe vera ni tak semua aloe vera tu bagus. Kena hati-hati tau. Contoh kalau you tengok aloe vera ni you tengok ada macam-macam jenis spesies. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil sangat-sangat, ada yang lain rupa dia kan. Macam-macam rupa ada. Jadi aloe vera, pokok aloe vera ni dia Tuhan dah cipta, dia ada lebih daripada 400 jenis spesies. Okey? Tetapi spesies yang terbaik adalah spesies apa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh share? Minum dulu kejap. Siapa boleh share? Spesies yang terbaik apa dia aloe vera gel ni? Siapa yang boleh bagi tahu? Jangan lupa share kita punya live ni. Share kita punya live untuk pengetahuan orang ramai, rakyat jelata. Okey? Siapa boleh tahu? Apa spesies apa yang terbaik aloe vera ni? Aloe vera dia ada 400 jenis spesies, tapi aloe vera yang terbaik adalah Liana Zainal Abidin. Okey, Liana dapat jawab kan? Okey, Liana dapat hadiah daripada Kak Yus, okey? Liana sila PM Kak Yus. Okey, Liana Zainal Abidin, you yang pertama bagi jawapan, Kak Yus bagi hadiah, okey? Siapa yang pakai top up? Liana, kalau you pakai top up, Kak Yus bring in top up hari ni Kak Yus beri top up untuk Liana. Orang yang pertama jawab. Okey? Liana Zainal Abidin, tolong PM Kak Yus. Okey? Kak Yus nak bagi hadiah. Kita hari ni bagi hadiah top up. Kalau Liana pakai top up lah. Kalau Liana tak pakai top up, kita bring in duit kat Liana. Boleh? Boleh tak Liana? Jangan terkejut pula. Okey, tanya pada Liana sebab yang pertama jawab soalan Kak Yus, apakah jenis aloe vera gel yang terbaik? Okey, jadi betul jawapan Liana. Nanti PM Kak Yus untuk claim hadiah Okey, aloe vera gel ni yang terbaik adalah aloe barbandensis Miller. Aloe vera dia ada banyak. Tapi yang terbaik hanya aloe barbandensis Miller. Dan aloe vera yang terbaik ni hanya ditanam oleh Forever Living. Forever Living ni dia bukan jual aloe vera je tau. Tapi Forever ni yang Cap Helang ni, dia juga adalah penanam aloe vera terbesar di dunia dan dia hanya tanam aloe barbandensis Miller. Kalau you nak aloe vera yang terbaik, hanya beli daripada Forever. Dia punya skincare aloe vera, pakai spesies yang terbaik. Kalau dia punya shampoo ke, dia punya deodorant ke, apa saja produk yang berasaskan aloe vera, Kak Yus bagi tahu korang hanya kena beli dekat Forever. Sebab Forever ni, dia tanam aloe vera yang paling banyak dan aloe vera yang dia tanam adalah spesies yang terbaik di dunia. Ingat, kalau you betul-betul nak cantik, sebab kalau kita tengok dekat pasaran sekarang, everything nak aloe vera. Shampoo nak aloe vera, pencuci muka nak aloe vera, detox nak aloe vera. Memang, sebab semua syarikat tahu aloe vera ni bagus. Sebab itu, semua berpusu-pusu nak beli. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena bijak sikit. Kita kena cari siapa yang tanam paling banyak, spesies apa yang terbaik, iaitu Forever. Dan kita punya produk ni bukan cakap kosong tau. Kita punya produk dia ada Aloe Science Council. Okey, Aloe Science Council ni penting tau. Apa saja produk yang berasaskan aloe vera yang you guna, tolong check sekarang. Siapa ada guna produk yang berasaskan aloe vera, tak kisah company mana-mana, tolong check dengan segera ada tak lambang NIHA.
Lambang yang kita panggil Alloy Science Council. Alloy Science Council ni sangat-sangat penting tau. Sebab aloe vera ni dekat daun dia, di antara gel dengan daun dia, dia ada satu lapisan yang sangat rapat tau. Okey, lapisan ni dia adalah lapisan getah. Lapisan getah yang memang Tuhan letak dalam pokok aloe vera untuk melindungi aloe vera tersebut. Jadi kalau kita ni, kita guna produk aloe vera ataupun kita ni tanam aloe vera kat rumah, kita ambil, kita makan, kita blend sendiri, kita minum, kita tempek dekat muka nak bagi cantik, silap-silap kita pergi tempek getah latex dekat muka, kita pergi minum getah. Itu yang bahaya. Kalau Kak Yus dulu, Kak Yus pernah Google tau, side effect drinking aloe vera. Dia ada side effect dia. Side effect tu akan terjadi kalau you minum aloe vera yang ada getah. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang ada minum aloe vera ataupun dia blend sendiri, you all kena hati-hati sebab aloe vera ni ada getah. Sebab itu nak pastikan aloe vera you tak ada getah. Setiap produk yang ada aloe vera, tak kisah brand mana-mana pun, dia kena ada lambang Alloy Science Council. Yang ini badan yang menunjukkan aloe vera tersebut, produk dia tidak mengandungi sebarang getah. Aloe vera spesies yang terbaik, aloe vera pure, dia tak campur dengan benda lain. Tolong cek. Siapa ada guna ubat gigi aloe vera ke, shampoo aloe vera ke, deodoran aloe vera ke, ataupun you minum aloe vera ke, tolong cek. Kalau tak ada lambang Alloy Science Council ni, tolong berhenti minum. Tolong berhenti guna. Bahaya sebab ada getah. Tolong sangat-sangat. Ini yang dia boleh, dia boleh hakis usus. Hati-hati. Aloe vera memang bagus. Tapi kalau aloe vera tu, you ambil dengan dia punya getah, itu nak mampus. Begitu nama dia. Tapi kalau you minum aloe vera, tak mau getah tu, ambil hak ni. Ambil aloe vera Forever Living. Sah, memang dijamin 43 tahun dia ada Alloy Science Council. Kalau produk ni bahaya, kalau produk ni tak bagus, dah lama dah keluar kat bulletin utama, dah lama dah kena ban dalam seluruh dunia. Begitu, okey? Kalau nak tahu produk bagus ataupun tidak, you tengok produk ni berapa lama dia bertahan. Logik fikir kalau produk tak bagus, kejap je dia viral, kejap je tu hilang. Lepas tu dia rebrand. Kita punya botol kuning ni berapa tahun dah korang tengok? Ramai. Contoh, siapa yang pernah tengok botol kuning ni yang tahun dulu-dulu, contoh macam ada sengah tu, dia kata, masa I kecil I dah pernah tengok botol aloe vera. Mak I dulu-dulu dah pernah minum aloe vera. Sebab ni produk dia tak tukar tau packaging dia, macam ni je lah rupa dia. Okay? So dia menunjukkan kalau produk tu betul-betul bagus, dia bertahan lama. Dan aloe vera ni Kak Yu suka. Pasal apa? Bukan Kak Yu suka lah, tapi memang fakta. Aloe vera dia ada sabun. So bila you minum, dia akan cuci badan you. Tapi janganlah minum sekali dua. Kita punya kerak dalam usus ni, ya Allah, dah tebal, dah lama. So you kena minumlah hari-hari. Kenapa kena minum hari-hari? Sebab toksin masuk dalam badan kita hari-hari. Okey, daripada apa you makan. Kau tengok Kak Yus makan. Kita orang Malaysia, orang Melayu, idoknya kau nak makan healthy food. Tolonglah, tak payahlah nak poyo dengan aku. Kak Yus tu terang, ramai tanya Kak Yus, Kak Yus, you kurus ni, you makan sayur je ke? Alamak, Dek Non, aku enjoy the food. Kak Yus ni kuat makan. Kak Yus really enjoy the food, okay? Tapi, Kak Yus ni, kita tahu tak, orang Malaysia, bukan Kak Yus je, orang Malaysia, semua orang Malaysia, kita memang tak boleh hindar daripada pemakanan kita. Jadi, toksin ni dia boleh masuk daripada pemakanan. Ayam yang kita guna mungkin dah disuntik, sayur yang kita guna mungkin dah ada racun serangga. Kemudian udara yang kita sedut ni, zaman sekarang udara mana ada bersih. Kalau you kat luar sana penuh dengan asap kereta, asap kilap, berbagai asap semua kan. Itu pun toksin boleh masuk. Lepas tu, you punya stres. Stres duit tak ada, stres sales tak jadi. Semua stres. Stres dengan anak, stres dengan laki, stres dengan pekerja, stres dengan bos. Segala benda kau nak stres. Anak kecil sekolah tu pun stres tau. Stres sama kerja sekolah kan. Tambah ni sekarang ni orang pandemik kan. Stres kerja tak ada kan. Stres tu, dia adalah salah satu sumber toksin yang boleh buatkan badan kita lemau, letih, lesu. Dan you boleh sakit. Stres ni dia akan buatkan you apa tau? You boleh kena penyakit kronik. Jangan main-main.
Stres ni sangat-sangat bahaya tau. Stres dia boleh bunuh kita punya bakteria baik, dia boleh bunuh yeast yang baik dalam badan kita, dan dia ganti dengan bakteria yang jahat. Sebab itu kalau orang yang stres dia senang sakit. That's why kita ni sumber toksin banyak daripada air lagi kan, daripada kita punya lifestyle, pemakanan, daripada udara kan. Semua tu tak boleh nak elak. Kita memang dah hidup dah macam tu. Begini kita hidup kan. Kita memang nak kena hadap benda tu. Jadi kita kena ada protection dalam diri kita. Okay, untuk kita protect diri kita, kita minum aloe vera gel. Toksin masuk kita cuci. Toksin masuk kita cuci. Dia masuk kita cuci. Padan muka dia. Sungguh tak? Dia masuk kita cuci. Dia masuk kita cuci. Stres dia punya toksin. Toksin tu pula yang stres dengan kita tau. Jadi you all kena minum aloe vera gel. Bukan time-time korang nak kurus dia baru korang minum. Bukan. Sebab tu Kak Yus kata, ini bukan ubat kurus. Ini bukan ubat kurus. Ini bukan ubat kurus. Yang ni untuk buang toksin dalam badan you. Sebab itu minum aloe vera gel selama-lamanya. Kalau benda lain kau nak berhenti, berhentilah. Kak Yus tak bagi tahu terus terang. Terus terang. Okay? Forever dia ada banyak jenis produk. Tapi Kak Yus bagi tahu, hak ni korang jangan berhenti minum. Kalau benda lain macam benda dia punya protein shake ke, dia punya pil-pil ke, kau nak berhenti, berhentilah, lantak pil lah. Tapi benda ni kena minum hari-hari. Kak Yus minum ni hari-hari. 1 hari 1 botol. Dah 4 tahun Kak Yus minum. Elok ada, cantik je. Gitu perasan lah kejap kan. Tak naik lift, tekan, naik. Begitu kan. Jadi korang kena minum aloe vera gel. Dan aloe vera gel ni korang nampak dia bukan sahaja ada sabun-sabun ni. Tetapi dia ada lignin yang boleh menyebabkan daya penembusan tu lebih tinggi tau. So apa saja yang masuk tu dia dapat absorb dengan lebih baik. Jadi minum aloe vera gel ni setiap hari bukan saja untuk yang tua, yang muda, kanak-kanak pun boleh minum. Anak-anak Kak Yus alhamdulillah, diorang 3 tahun Kak Yus 4 tahun minum aloe vera, diorang 3 tahun minum aloe vera gel. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah dah bantu bagi kami jumpa aloe vera gel. Anak Kak Yus yang selalu sakit dulu, yang dulu tu rasanya tiap-tiap bulan pergi hospital sebab batuk, demam, sesama. Tetapi sekarang ni alhamdulillah dah tak pernah pergi hospital sebab batuk, demam, sesama. Sebab immune sistem orang tinggi. Korang kena tahu tau, minum aloe vera gel ni dia bagus pasal apa? Pasal korang tahu tak, kita punya usus ni dia memegang 70% daripada kekuatan immune sistem kita. Dengar betul-betul, Kak Yus ulang Usus kita ni dia memegang 70% kekuatan immune sistem. Immune sistem yang lemah asalnya daripada usus yang kotor. Jadi, kita kena cari satu produk yang boleh menjaga kita punya usus. Dan aloe vera gel ni adalah satu produk ni yang memang dia specialize, yang dicipta khas untuk penjagaan usus yang sihat. Untuk penjagaan usus yang sihat, korang kena minum aloe vera gel. Bila minum aloe vera gel tiap-tiap hari, usus korang terjaga. You are taking care of your colon, your intestine. You jaga usus you. Bila you start jaga usus you, you punya immune system akan meningkat. Susah nak sakit. Kena dengar cakap Kak Yus. Sebab itu, nak jaga usus hanya dengan aloe vera gel. Sebab aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang ada sabun semula jadi yang boleh mencuci dalaman kita. Tak ada benda lain. Only aloe vera gel. Okay? So, siapa yang senang sakit, anak yang senang sakit, tolonglah bagi aloe vera gel. Highly recommended. Kak Yus bagi tahu anak-anak Kak Yus, siapa yang nak kurus, minum aloe vera gel. Sebab bila badan you ni, you detox, barulah masalah perut buncit akan hilang, barulah masalah food craving akan hilang, sugar craving akan hilang. Kak Yus ni hanya fokus 80% dekat pemakanan. Kak Yus minum aloe vera gel, Kak Yus rasa cepat kenyang. Kak Yus minum aloe vera gel, sugar craving hilang. Kak Yus minum aloe vera gel, Kak Yus punya food craving dah hilang. So, Kak Yus dapat fokus dekat 80% pemakanan. Kak Yus memang makan. Kak Yus makan macam-macam, tetapi dia punya amount dah tak banyak macam dulu. Faham tak? Kita bukannya ada setengah produk tu dia memang bagi you tahan makan. Tetapi sekadar tahan makan, dia jadi macam appetite dia suppress you punya appetite semata-mata. Tapi this one, dia buatkan benda tu jadi macam natural. You sendiri rasa macam dah tak nak makan. Okay? Tapi you tak sampai hypo. You tak adalah sampai paksa diri, tak ada. Dan you minum ni, of course, detox. Bila badan kita banyak toksin, you dengar baik-baik Pak dia yang nak kurus.
Bila badan kita nak kurus, badan kita banyak toksin. Okey, badan you banyak toksin. Bila badan kita banyak toksin, badan akan bertindak balas dengan menghasilkan lebih banyak sel-sel lemak. Kerana badan kita dia nak protect kita punya organ-organ. That's why dia selaputkan dengan sel lemak. Okey, sebab itu bila badan you bertoksin, badan senang naik. Sebab tu kalau nak diet, kalau nak kurus, jangan diet. Bila you diet, you cut down calorie intake. That's why you boleh kurus. Tapi bila you berhenti diet, badan you makan macam biasa, badan you naik, mengembang, besar. Pasal apa? Sebab kalori tak dapat kontrol. Kemudian badan you hasilkan double, triple lemak tau. Sebab apa? Dia tengok, oh banyak sangat toksin. Sebab tu susah nak kurus. Tapi kalau you minum aloe vera gel, dia akan buang toksin. Sel lemak baru tidak terbentuk. Cuma tinggal sel lemak lama yang akan kita slowly akan reducekan. Kau jangan ingat minum segelas boleh kurus. Itu bahaya. Kita ni bukannya kita minum untuk kurus, tapi kita nak moving forward to healthier lifestyle. Begitu. Okay? Kak Yus dah share dengan you all semua. Harap you all semua boleh share dengan Kak Yus punya video ni. Share pada kawan-kawan, adik-adik, saudara mara. Share dekat FB you, dekat grup-grup. Share lah semuanya supaya lebih ramai orang tahu manfaat aloe vera gel. Dia ada kosher, ada halal. Okay? So, siapa-siapa yang berniaga aloe vera gel, Kak Yus ucapkan tahniah kepada anda kerana anda telah memperjuangkan satu produk yang terbaik. Anda membantu ramai orang untuk mencari solution kepada masalah mereka. Zaman sekarang, memang tengah banyak pandemik apa semua. Sebab masalah corona, kita cerita pasal aloe vera gel. InsyaAllah dapat membantu lebih ramai orang untuk lebih sihat. Okay? So, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kak Yus nak makan lontong. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kak Yus nak makan lontong. Okay? So, thank you so much. I love you. Jap. Kak Yus minum sampai habis. Tengok Kak Yus minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. You tahu tak yang ni party asli. Ada setengah kat luar dia jual jus. Tapi Forever punya adalah party asli pekat. Party asli pekat. You minum memang macam gini Kak Yus cakap. Actually ni dah 2 gelas dah Kak Yus minum. Tadi Kak Yus buat video, Kak Yus minum dah. Ni minum lagi. So, one day, one bottles. Okay, thank you so much to everyone who are watching. Kak Yus doakan anda semua murah rezeki, sihat selalu. Dan Kak Yus doakan anda happy selalu. Okay, bye. Love you all. Ada sambal. Lontong mesti ada sambal, bang. Tak ada sambal macam gini. Ada sambal macam gini. Okay, love you. Bye.